Assalamualaikum, nama saya Warusmara binti Maknawi, Nometri S54499. Tajuk kajian saya ialah faktor dan cabaran perniagaan secara atas talian dalam kalangan mahasiswa UMT. Seperti yang kita sedia ketahui, wabak COVID-19 ataupun SARS-CoV-19 adalah sejenis penyakit berjangkit yang telah merebak ke seluruh dunia termasuk Malaysia. Coronavirus bukan sahaja memberi kesan terhadap kesihatan, malah populasi manusia juga menurun, berlaku pergolakan politik dan keadaan ekonomi yang semakin merudum. Peningkatan kes COVID-19 telah meningkatkan kadar pengangguran terutama dalam kalangan mahasiswa dan disebabkan oleh sekatan iaitu Perintah Kawalan Pergerakan oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu. Maka, antara idea mahasiswa untuk terus menyara kehidupan adalah dengan beralih kepada perniagaan secara atas talian. Ianya selari dengan pembelajaran abad ke-21 dan pembangunan melalui industri 4.0. Permasalahan kajian. Dengan COVID-19, banyak orang terjejas dengan kesihatan dan juga keuangan. Norma baru pendidikan yang telah sedikit sebanyak menyukarkan mahasiswa untuk menimba ilmu, ditambah pula dengan masalah capaian internet yang tidak stabil. Namun, menjalankan perniagaan secara atas talian dan menuntut ilmu pada masa yang sama sudah menjadi signifikan kepada mahasiswa. Permasalahan ini wujud apabila COVID-19 melanda. Satu sektor di Malaysia ini mengurangkan pengambilan tenaga kerja. Kesannya, masalah ekonomi yang semakin serius dan ini membimbangkan para graduan selepas tamat ijazah. Jadi, terdapat dua persoalan yang wujud dalam kajian ini iaitu apakah faktor-faktor yang mendorong mahasiswa untuk menceburi bidang perniagaan secara atas talian dan sejauh manakah cabaran-cabaran ini akan mempengaruhi mahasiswa dalam melaksanakan perniagaan secara atas talian. Persoalan ini akan menjawab dua objektif kajian iaitu mengkaji faktor-faktor dan mengenal pasti cabaran-cabaran yang mendorong mahasiswa untuk menceburi bidang dalam perniagaan secara atas talian. Metodologi. Satu set soal selidik telah disediakan bagi tujuan menjawab objektif kajian berdasarkan oleh kajian lepas. Saya menggunakan teknik persampelan rawat mudah. Semua individu mempunyai kebarangkalian yang sama untuk dipilih sebagai responden. Sebanyak 150 orang responden daripada Universiti Malaysia Terengganu diperlukan yang terdiri daripada kesemua fakulti iaitu FPSM, FPM, FSSM, FTKKI dan FPEPS. Soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian yang diedarkan melalui Google Form. Itu bahagian pertama ialah demografi responden, bahagian kedua faktor dan bahagian ketiga cabaran yang mempengaruhi mahasiswa dalam menjalankan perniagaan secara atas talian. Saya menggunakan 5 skala Likert dalam mengetahui faktor dan cabaran ini. Analisis yang digunakan ialah melalui SPSS versi 23 dan juga Excel. Analisis berbentuk jadual, graf, cartapai dan juga korelasi digunakan untuk melihat demografi responden, manakala analisis deskriptif kekerapan bagi melihat faktor dan cabaran yang mempengaruhi mahasiswa dalam perniagaan secara atas talian. Hasil dapatan kajian mendapati daripada 150 orang responden, 26.67% merupakan pelajar lelaki dan 73.33% merupakan pelajar perempuan. Majoritinya ialah daripada bangsa Melayu yang menjawab soalan selidik ini, diikuti oleh bangsa India dan bangsa Cina. 45.33% merupakan pelajar yang berumur 23 hingga 24 tahun dan mereka merupakan pelajar tahun 3. Majoritinya ialah pelajar ijazah sarjana muda dan fakulti FPEP mendominasi dengan 43.33% dan ia menunjukkan mereka mendapatkan pinjaman dalam pembiayaan pengajian semasa belajar di UMT. Carta menunjukkan catapan negeri asal yang diwakili oleh responden. Majoriti responden ialah berasal daripada negeri Selangor sebanyak 18%, diikuti dengan negeri Johor 12.67%, Pahang 10.67% dan sebagainya. Berdasarkan graf di atas, majoriti bapa bekerja dalam sektor swasta
dan ibu tidak bekerja, iaitu dengan masing-masing dengan kekerapan 48 orang dan 84 orang. Daripada keseluruhan program pengajian yang terdapat di UMT, sebanyak 27 program pengajian telah diisi oleh responden. Yang tertinggi ialah program Sarjana Muda Ekonomi Sumber Alam dengan 25 orang, Sarjana Muda Sains Makanan dengan 13 orang, dan Sarjana Muda Pemasaran dengan 10 orang. Daripada 150 orang responden, sebanyak 195 barangan telah dijual oleh responden. Responden tidak hanya tertumpu pada satu barangan, malah mereka menjual banyak produk dalam satu masa. Paling tinggi ialah produk makanan dan minuman, diikuti oleh pakaian, dan di tempat ketiga ialah produk kecantikan dan kesihatan, dan seterusnya. Hasil ujian analisis korelasi Pearson menunjukkan hubungan positif sederhana bagi umur dan tahun pengajian, iaitu 0.727, hubungan positif lemah antara jantina dan tahun pengajian, iaitu 0.004. Manakala hubungan negatif kuat antara fakulti pengajian dan tahap pendidikan ialah negatif 0.164, dan hubungan negatif lemah antara jantina dan pembiayaan pengajian, iaitu negatif 0.02. Daripada 10 pernyataan dalam faktor yang mempengaruhi mahasiswa menceburi perniagaan secara talian, ada 3 pernyataan yang mendapat kekerapan setuju paling tinggi, iaitu perniagaan secara atas talian ini memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan pelanggan. Penggunaan internet dalam perniagaan secara atas talian memudahkan pemasaran barangan jualan, dan perniagaan ini memerlukan kos yang rendah dari segi pengiklanan dan pemasaran, yang masing-masing frekuensi sebanyak 115 orang setuju, 100 orang setuju dan 99 orang bersetuju. Manakala bagi cabaran pula, daripada 10 cabaran yang terdapat dalam hasil kajian, 3 cabaran yang tertinggi ialah tahap keselamatan maklumat dan sekuriti yang longgar semasa menggunakan perniagaan secara talian, sebanyak 111 orang bersetuju. Masalah keuangan untuk memulakan perniagaan secara talian, 110 orang bersetuju. Dan mahasiswa terdedah dengan isu penapisan hak cipta ke atas barangan yang dijual semasa secara atas talian, sebanyak 112 orang bersetuju. Kesimpulannya, kajian ini mendapati bahawa majoriti pelajar Universiti Malaysia Terengganu terlibat dalam perniagaan secara atas talian dan mereka menjual pelbagai produk dalam satu masa. Ia merupakan alternatif yang terbaik bagi mahasiswa untuk menjana pendapatannya sendiri. Keadaan COVID-19 ini telah memaksa mahasiswa untuk berfikir secara kritis dalam menyelesaikan apa jua masalah yang dihadapi. Segala faktor dan cabaran ini akan menjadi penguat untuk mahasiswa terus berusaha pada masa hadapan. Diharapkan agar pihak kerajaan dapat memandang serius dan menyediakan platform untuk mahasiswa berani tonjol ke hadapan dalam menyuarakan idea dan pendapat untuk sama-sama memajukan ekonomi negara. Sekian, terima kasih.